Allahu Rabbi, Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah. Yang kedua, malaikat akan tanya, madinuka, agama hang apa? Kalau atas dunia dia beragama Islam dan menghidupkan Islam dalam hidup dia boleh jawab al-islamu dini, ataupun dini al-islam, Islam itu adalah agama aku. Yang ketiga, akan ditanya oleh Nabi, akan ditanya oleh malaikat muka nakir kepada dia, ma kunta taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum. Malaikat buat gambaran Nabi Muhammad, malaikat tanya, hang kenal tak siapa yang kami buat ni? Dia boleh jawab, dia kata asyhadu annahu Rasulullah, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bersaksi dia adalah Rasulullah. Soalan yang keempat ekstra, tuan-tuan sekalian, malaikat akan tanya pula, wa ma yudrika, macam mana hang boleh tahu? Macam mana hang boleh tahu ni? Tanya Tuhan hang boleh tahu, tanya agama apa hang boleh tahu, tanya Nabi Muhammad pun hang kenal, sedangkan hang tak pernah jumpa Nabi. Dia jawab apa, tuan-tuan? Qara'tu kitab Allah, aku pergi mengaji kitab Allah. Makna dia pergi duduk dalam majlis ilmu. Aku beriman dengan Al-Quran, aku beriman dengan Al-Quran. Dia mengaji Al-Quran, dia mengaji hadis, duduk dalam majlis ilmu, dia boleh jawab soalan-soalan malaikat muka dan nakir. Boleh faham tuan sekalian? Kita hari ni kadang-kadang kemas tutup imam kita, wahai si Fulan bin si Fulan. Oh, suara tu berdengar suara malaikat maut dah. Waktu baca talqin tu lah kan, jangan gentar dan jangan takut. Ketika mana datang dua malaikat kepada kamu, jangan kamu takut, dia kata. Dan jangan lari. Kawan dalam tu kita, aku nak lari pergi mana dalam kubur ni. Dia adalah makhluk seperti kamu juga. Tu cara gedegum, kata berlepas nyok jatuh, dia hilang dulu. Oh you pergi mana? Tinggal retih talqin ni. Kan? Dia jatuh lagu tu retih talqin, dia tak tahu oh pergi mana. Orang kata awak tu imam lari apa? Aku pun takut ya. Aku takut aku baca ya. Allah. Dan yang tu yang ketiga, duduk dalam majlis ilmu. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, jaga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit kita mungkin sikit ni. Wasiat Nabi, tuan-tuan sekalian, wasiat, ada 3 wasiat Nabi yang berbentuk jawami'ul kalam, yang meliputi semua. Ni wasiat Nabi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, apa kata Nabi SAW? Ittaqillaha haitsuma kunta. Nombor 1, takutlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Siapa yang sayang kat Nabi, pitang mana pun bertakwa kepada Allah. Nombor 2 apa, tuan-tuan? Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Bila kamu buat jahat, bila kamu tersalah, bila kamu pi buat dosa, terkhilaf pi buat dosa, maka kamu iringlah kejahatan kamu dengan kebaikan. Lepas pada tu bertaubat, pi buat benda baik. Boleh faham tuan sekalian? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan hendaklah kamu mempergauli orang ataupun bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini 3 benda. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tuan sekalian? Wasiat Nabi tu kita ambil satu, kita cuba hurai satu. Ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kamu di mana saja kamu berada. Takut kepada Allah bukan hanya dalam surau, bukan hanya dalam masjid, di luar, tak mana saja, tuan-tuan. Apatah lagi tempat orang yang tak kenal kita, tuan-tuan sekalian, takutlah kita kepada Allah. Ni kadang-kadang kita di Masjidil Haram, kita pergi Mekah, orang duk pesan, hang pergi sana hang jaga mulut, hang elok pasal apa, sempat sana tempat elok apa semua barakah. Betul lah. Lepas tu kalau balik mai tak apa, hang nak maki balik tak apa dah. Dia jadi lagu tu pula. Pergi sana hang jaga elok, hang jangan buat leceh sana tu. Di Penang tak apa, dia kata. Macam Tuhan ada di Mekah di sini tak ada. Ni pemikiran kita. Sedangkan Nabi kata di mana tempat kamu kena bertaubat, kena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i kata apa? Dia kata ada 3 perkara yang cukup berat untuk kita nak buat. Yang pertama, al-jud min qillah, iaitulah dermawan ketika mana dia berada dalam keadaan kekurangan. Tuan-tuan, duit pun tak ada, hujung bulan gaji tak masuk lagi, bonus tak masuk lagi, tuan sekalian, duk tunggu bonus bulan 12 tak masuk, duit habis dah ni, tiba-tiba tabung lalu je lah tu, dandang buat lena. Lepas tu orang duk berhenti pula pegang tabung, duk hampuk pula dekat betul lutut kita pegang tabung lempar di luar orang. Aku duit tak ada, tak main tu tanya pula. Nampak tak? Ni waktu tak ada duit ni orang main minta. Oh, waktu ada duit tak apa, kita bagi mudah ya. Ni waktu tak ada duit ni, kan? Waktu ada duit tak ada masalah ya, buat keluar bagi apa semua. Ni waktu tak ada duit tuan-tuan orang main minta. Payah juga tu. Yang kedua, wal wara' fi khulwah, iaitulah wara' ketika mana sendirian. Warak ni apa, tuan-tuan sekalian?
warak ni dia tak buat benda-benda syubhah, dia duduk seorang-seorang. Macam mana dia duduk ramai? Macam mana tuan-tuan semayang di surau dengan pakai kepiah, dengan pakai jubah, dengan pakai baju teluk belanga, seluar apa semua ni? Macam itulah tuan-tuan semayang di rumah. Itu nama dia warak. Betul tak betul? Ni di sini semayang bagus berapa semua, jadi imam lah apa, baca dengan apa rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Yasin, balik-balik rumah surah pun tak baca, baca Fatihah ya. Tu pun tuan-tuan sekalian, baju pun tak pakai semayang tu, pakai kain pelekatnya. Kira habis-habis tu kebetulan dalam tu ada pakai seluar pendek pula, dia rongkai kain tu pakai lempak lagu tu ya. Berdoa apa pun tak. Di sini berdoa lah, astaghfirullahalazim, subhanallah walham. Di rumah buat lagu tu. Buat lagu tu, bini nanti jadi terkejut. Hai, dia kata sejak bila masuk tarikat ni? Dia kata lagu tu kat kita. Tuan nampak tak? Betul kan? Duk di Penang orang kenal kita, cuba tonton keluar jadi ke mana? Kan, duk di Penang ni orang kenal, dia ni kaki mengaji, tak ada nak buat apa. Nu keluar pergi Indonesia tengok. Pergi Indonesia orang pun tak kenal kita, nak buat apa buat lah. Tengok anak dara ni relin, tengok anak dara ni relin. Tuan nampak? Seorang sahabat saya, apa nama, Datuk Batli Shah Alauddin, kan, dia cerita, saya saja ambil ni lah. Ni nak cerita, bila saya cerita ni kerana habis dah ceramah saya ni. Kan? Batli Shah Alauddin dia kata apa? Dia kata dia jaga masjid dulu ni. Lepas tu dia bawa lah apa nama orang-orang masjid hak mana-mana yang dapat anugerah terbaik tu dia bawa pergi Indonesia. Bawa pergi Indonesia dalam tentatif mereka tu, mereka nak bawa pergi ke masjid lah Indonesia tu, nak bawa pergi ke masjid. Mereka duduk lah di satu hotel tu. Lepas tu petang tu dia kata tak apa, petang nanti kita turun pergi cari masjid. Mereka pun turun dengan pakai kepiah apa semua, bagus dah turun bawah. Main pak supir hak bawa van apa semua ni, ramai kat depan tu. Main dia kata jom masjid. Dia kata, mereka kata masjid, masjid. Mereka pakat masuk dalam masjid. Pakat masuk dalam van tu sekalian. Kawan tu nak bawa pergi masjid, pakat masuk rupanya tak bawa pergi ke masjid, bawa pergi ikut tempat tempat seronok macam ni. Kan, hak orang perempuan pakat duduk dalam cermin macam ni. Duduk dalam cermin tu, garis cermin tu. Duduk cakap cermin tu. Apa ni tengok ni masjid apa lagu ni? Pak supir tu kata, dak bapak nak pergi mana? Nak pergi masjid. Dia kata ni lah masjid. Dak, dia bukan masjid. Dak, dia kata ni masas dan picit masjid. Dia kata macam tu. Terkejut bapak ni. Mereka kata kat ustaz dah halang-halang sampai boleh kot. Dia kata orang bukan kenal kita. Kata dandang bawa keluar kepak hak mana pakai songkok, dia kepak bagi kecil bubuh dalam paket keluar. Masjid punya pasal tuan sekalian. Nampak yang kata nakal tu. Oi, di sini bubuh dengan serban apa semua, dengan tasbih apa, kira duk berzikir apa semua, pergi ke sana tuan sekalian, hilang pergi tasbih, tak tahu pergi tang mana. Songkok hitam buang kepak macam dihalui. Ya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nampak gaya lajak kita ni. Kan? Tuan-tuan boleh duduk lagi kah? Hak mana hak tidur sini okey lah dia kata kan. Dia kata taklah sunyi sangat, mana nak balik jauh tu. Kan nak balik Bayan Baru lah apa, jauh sikit lah. Baik, yang ketiga apa kata Imam Syafi'i? Wa kalimatul haq 'inda man yurja wa yukhaf. Ketika mana kita nak berbicara benar di hadapan orang yang kita harapkan dan orang yang kita takut. Nak cakap tentang benda betul depan orang, depan bos kita nak abang benda betul, depan pemerintah hak mana kita duk harap dia tu kita nak cakap benda betul, tuan-tuan, kadang-kadang melelong juga kita. Kan? Yang itulah yang Nabi kata, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang seterusnya wa atbi'is sayyi'ah alhasanah tamhuha. Bila kita buat salah, kita terkhilaf, buatlah amalan-amalan baik. Amalan benda baik ni banyak. Hak Nabi SAW ajak kita banyak benda tuan-tuan sekalian. Antara dia apa saya nak sebut kepada tuan-tuan, banyak-banyaklah istighfar. Ambil satu aja, istighfar. Sebab apa tuan-tuan? Dalam kitab Sifatus Safwah karangan Abil Faraj, dia habaq, dia kata apa? Dia kata satu hari ada orang mai jumpa Imam Hasanul Basri. Riwayat ni daripada riwayat Rabi' ibn Syubaih. Dia kata ada orang mai jumpa Hasanul Basri, jumpa Hasan al-Basri. Dia bertanya, wahai Hasan al-Basri, tolong minta doa kepada Allah Ustaz, sebab tempat kami ni hujan tak turun lama dah, panas sangat dah, tak turun lama, tolong minta Ustaz. Hasan Basri kata apa? Perbanyakkan hampa istighfar.
Banyakkan hampa istighfar, kempen istighfar kepada orang kampung hamba. Nombor 2 tuan-tuan sekalian, ada orang mai minta ke Hasanul Basri, minta kata apa, kami ni, tempat kami ni rezeki sempit, tempat kami ni ekonomi jatuh, rezeki tak murah, kami buat apa semua tak edi. Minta sangat kat Tuhan supaya Tuhan murahkan rezeki kami. Hasanul Basri kata apa? Istighfar banyak-banyak kepada Allah. Lepas tu golongan yang ketiga mai pula, golongan yang tak ada anak, yang menikah dah lama, tuan-tuan sekalian, mai jumpa Hasanul Basri. Wahai Imam Hasan, tolong doa kat kami, kami ni tak dapat anak lama dah. Apa kata Imam Hasan? Istighfar banyak-banyak. Mai golongan yang keempat pula, golongan yang ada tanah yang banyak, macam-macam tanaman dia buat tapi tak pernah subur. Buat tu jadi, buat anu tak jadi. Apa Imam Hasanul Basri kata apa? Istighfar banyak-banyak. Rabi' ibnu Syubaih yang ada di kala tu, dia tanya Imam Hasanul Basri, wahai Imam, sebab apa segala orang tanya soalan kepada kamu, kamu hanya menjawab dengan satu saja jawapan, iaitulah istighfar. Apa kata Imam Hasanul Basri? Sebenarnya itu bukan jawapan daripada aku, itu jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12, Allah Taala jawab, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. 10 sampai 12 surah Nuh. Tuan-tuan balik tengok. Apa tuan-tuan sekalian, Tuhan kata apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, istighfar banyak-banyak kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah maha pengampun, dan juga Tuhan itu maha pengampun. Dan apa lagi? Yursilis samaa'a 'alaikum. Apabila kamu banyak melakukan istighfar, Tuhan akan buat turun kepada kamu daripada langit midrara. Tuhan akan buat turun kepada kamu hujan yang penuh dengan barakah. Lepas tu apa lagi? Wa yumdidkum bi amwal, dan juga Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kamu anak-anak. Tuhan akan kurniakan kepada kamu banin, anak-anak, bi amwal, dan juga harta-harta. Harta-harta tu akan jadi luah kepada kamu. Rezeki kamu akan diluahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa banin, siapa yang tak dapat anak lama, istighfarlah banyak-banyak, Tuhan akan kurniakan kepada depa anak. Lepas tu apa dia? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tuhan akan kurniakan kepada kamu kebun-kebun, iaitulah tanaman-tanaman, dan Tuhan akan hadirkan di bawah tanaman itu adalah sungai-sungai yang akan menyuburkan tanaman-tanaman kamu. Dan nampak tak? Istighfarlah banyak-banyak, tuan-tuan sekalian. Yang terakhir saya nak sebut dalam cerita istighfar ni juga, dalam kitab Sifatus Safwah juga Ibnu Jauzi, Abil Faraj Ibnu Jauzi disebut apa? Dia kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tuan-tuan kenal tak? Imam Hanbali. Imam Hanbali ni tuan-tuan, dia ni suka mengembara. Ada satu hari dia teringin nak pergi ke Iraq. Jadi dia pun teruslah keluar pergi ke Iraq, tuan-tuan sekalian. Bila sampai di Iraq tu, sampai di satu masjid, dia semayang maghrib, lepas tu dia semayang isya. Habis semayang isya tu dia nak tidur di masjid tu. Tapi dia kena halau dengan orang yang jaga masjid tu. Dia pun tak kenal dia siapa dia. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal ni dia bukan macam zaman kita. Zaman kita ada Facebook lah, ada apa semua ni kan, ada audio kuliah lah, ada apa segala-galanya ada kan. Zaman kita ni handphone tuan-tuan pun ada, tangkap gambar WhatsApp aku bersama dengan Ustaz Luqman, dia muhur kan, dia tangkap dia balik kan, dia muhur, dia abang kat bini dia lagu tu kan, macam-macam lah. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal mana ada lagi yang kata Samsung, tak ada, Huawei pun tak ada, tiga sekupang pun tak ada zaman tu kan. Jadi tak ada siapa lah kenal Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia pun kena halau, tak ada orang ni keluar. Dia pun keluar. Bila dia keluar, tuan-tuan sekalian, dia berjumpa dengan seorang tukang pembuat roti. Bila dia jumpa kawan tu tanya, kata pak cik nak pergi mana ni? Kawan tu pun tak kenal dia tu Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Pak cik nak pergi mana? Dia kata tadi saya main daripada sekian-sekian, dia abang nak main tidur di sini dia kata, tapi dah orang halau saya, tak apa saya nak keluar. Betul nak pergi tidur mana? Tak tahulah, saya nak pergi tempat lain kot. Tukang roti ni kata apa? Dia kata mainlah tidur di rumah saya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pun alhamdulillah lah, dah kata kawan ni ajak tidur rumah, pergi tidur rumah dah. Sambil duduk nak menyembang, nak tidur tu tuan-tuan sekalian, tukang roti ni dia pun balik, dia buat roti lah, duk tepung, duk uli tepung apa semua. Tapi sambil dia uli tu dia duk istighfar, astagfirullahalazim. Tak lekang daripada mulut dia.
sehingga kan Imam Ahmad Ibn Hanbal tanya kepada dia. Dia kata, hang duk baca apa tu? Dia kata, saya duk istighfar, menjadi amalan saya duk istighfar kepada Allah ni. Imam Ahmad tanya, sepanjang hang istighfar kepada Allah ni, Tuhan bagi ke hang semua tak? Permintaan hang Tuhan makbul ataupun tak? Dia kata makbul. Apa yang aku minta semua Tuhan bagi. Cuma satu saja yang aku minta tak dapat sampai kelar ni, iaitu aku teringin berjumpa dengan Ahmad Ibn Hanbal. Tak nampak lah? Aku teringin nak berjumpa dengan Ahmad Ibn Hanbal. Yang tu je aku tak boleh, Tuhan tak tunaikan kepada aku leh. Hal lain semua aku dapat. Tuan-tuan, bila dengar macam tu, Imam Ahmad Ibn Hanbal pun menunjukkan, akulah Ahmad Ibn Hanbal. Benarlah apa yang disabdakan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nuh, dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12 tu tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah di antara dia tuan-tuan sekalian. Saat ni ada apa ni? Hadis Rasulullah SAW tinggal kepada ahli bait royak sungguh jadi royak masyhur bukan hadis ini. Hadis Rasulullah SAW. Ada orang tanya tuan-tuan sekalian di sini ni, di mana Rasulullah SAW tinggalkan Al-Quran? Betul? Soalan dia, tinggalkan Al-Quran dan juga Ahlul Bait. Macam mana soalan tu? Baik-baik, sebut macam mana matan dia? Ya. Baik, Sahih Al-Albani, okey. Ahlul Bait. Baik tuan-tuan sekalian. Cuma ayat Al-Quran ada. Ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, innama yuridullahu an yudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Itu ada ayat Quran tentang Ahlul Bait. Yang ni saya tak ni lagi lah. Mungkin soalan ni insya-Allah nanti kita jumpa hadis ni, kita akan cerita kepada dia. Terima kasih sebab soalan ni. Ni insya-Allah saya akan cari hadis ni insya-Allah nah. Baik tuan sekalian. Saya pun tak berani nak jawab sebab kita pun tak berjumpa hadis. InsyaAllah saya akan cari hadis itu insyaAllah. Nanti ambil note telefon saya lah apa semua. Okey tuan-tuan sekalian dan okey. Baik tuan, itulah di antara intipati perkongsian Maulid Rasul SAW kita pada hari ini tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Sebelum daripada kita menangguhkan kuliah kita pada malam ni, yang pertama sekali insya-Allah lagi lepas semayang maghrib kita akan bangkit terus buat semayang Isya, kita akan bangkit buat solat sunat hajat. Solat sunat hajat ke atas dua murabi kita, Ustaz Hasan Latif dan juga Ustaz Taqiyuddin bin Hamzah dan juga Ustaz Ahmad Ismail. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kepada depa penawar dan juga kesembuhan insya-Allah Tuhan bagi kat depa. Lagi lepas Isya terus kita bangkit terus buat. Kita bangkit, kita buat terus sembahyang hajat insya-Allah. Lepas tu tuan-tuan sekalian, di sini juga ada pengumuman kem motivasi anak soleh perindu syurga yang akan dibuat pada 19 hingga 20 Disember. Tuan-tuan, anak soleh kem ni iaitu masa dia 8 pagi hingga 5 petang. Start daripada 19 sampai 20 Disember. 8 pagi pergi hantar 8 pagi, 5 petang kita ambil. Tak bermalam di sana kan? Tak bermalam. Dia buat di auditorium tingkat 4 bangunan LCC Hospital Pulau Pinang. Mana tuan-tuan ada anak-anak, ada cucu, pergi hantar lah tuan-tuan sekalian. Lah ni bukan boleh tinggal di rumah, dia main macam-macam kan, macam-macam ada di sini. Penceramah dia pun hebat juga, daripada PU Yub, Ustaz Zul Effendi, lepas tu Muhammad Naizil, Muhammad Faizil, Ustaz Maneh, Ustaz Sulhi. Ni orang hebat semua dalam bidang-bidang motivasi ni. Depa lah ahli dah tuan-tuan sekalian. Baik, bayaran dia tu RM100 kan. Lah ni 100 dia bukan ada apa-apa. Tuan-tuan pergi hantar lah anak-anak. Korang-korang dia balik, dia boleh baca Quran, dia balik dia boleh semayang. Tuan-tuan tak kena suruh dah. Dan dia balik dia suruh tuan-tuan semayang pula. Kalau tidak tuan-tuan suruh dia semayang, dia pula suruh tuan-tuan semayang. Cantik, kita nak anak lagu tu lah kan. Dia boleh peringat kita tuan-tuan sekalian. Ambil lah. Sebab antara satu benda sebelum kita nak habis sikit lagi. Kita habis pukul 9. Ni ada 2 minit lagi.
Antara satu benda tuan-tuan sekalian yang saya rasa galat sangatlah, bukan galat macam mana, saya duk pergi semayang mayat banyak tempat, semayang mayat banyak tempat. Yang saya duk tengok ketika mana mayat pak ataupun mayat mak yang meninggal, anak-anak tak semayang. Anak-anak cukup takat mereka bawa pak mereka bawa mak mereka bubuh dalam masjid, lepas tu mereka keluar, mereka pergi duduk atas motor, sekali bila habis kami angkat bawa pergi ke kubur. Tuan-tuan, hadis Nabi dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, Nabi kata apa? Bila kita mati, tinggal semua perkara kecuali 3 benda. Yang pertama, sedekah jariah kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat kepada kita. Yang ketiga, anak yang saleh. Wa waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kita. Mana kita nak tahu tuan-tuan sekalian, kok dalam semayang dia duk mendoakan kita, dia duk baca Allahumma ighfir lahu la, Allahumma la tahrimna ajruhu, duk baca kat kita tuan-tuan sekalian. Doa anak hak soleh tu Tuhan terima terus. Daripada doa orang hak ramai-ramai tu, mana kita nak tahu? Kebetulan hak ramai-ramai tu mungkin pasal mai tu terpaksa mai ke? Kan? Ataupun zaman lah kita tak tahulah, zaman kalau ada setengah tempat ni mai tu pasal apa? Pasal duk ada hulu balang sampui duk ada di luar tu. Kalau dia ni mati RM3 punya, kita mai pasal RM3 tu. Dia ni orang kaya mungkin RM5. Jadi duk takbir 4 kali tu dia kata RM4. Tuan-tuan nampak tak? Kita nak anak tu, doa anak tu. Sebab tu saya, kalau orang minta tolong saya jadi imam, saya akan cari mana anak dia. Kata saya anak dia ustaz, saya kata jadi imam. Allah ustaz minta maaf saya tak erti. Hang tak erti jadi imam kat pak hang ni, kat mak hang ni. Aku hang tak mengaji daripada dulu lagi. Dia kata nak buat macam mana ustaz? Jangan nak marah saya. Marah dia pula kata, jangan nak marah saya. Marah hak mati tu lah. Marah pak dia pula. Pak saya tak pernah duk ajar apa-apa, orang nak fikir mana soleh apa semua, dia kata suruh pergi mengarut, perhabis duit lah apalah. Lah dia mati mampu pergi kat dia. Mampu pergi pula kata kat pak dia. Tuan-tuan mau kan anak kata macam tu kat tuan-tuan? Allahu Akbar. Tuan-tuan, ambillah kesedaran hari ni, ambil kesedaran. Anak ada ni biar dia boleh semayang lepas beda dia, dan dia nanti akan semayangkan solat solat jenazah, dan dialah akan berdoa kepada Allah ni, kita duduk dalam kubur ni pahala akan sampai turun kepada kita. Boleh faham tuan sekalian? Buat macam tu lah. Baguslah tuan main anak-anak apa semua ni main ke surau, bagus. Ajak pelan main ke surau ke masjid, bawa main mereka. Mereka nak hingat, mereka nak lari biar pergi kat mereka. Memang budak-budak jenis tu. Takkan budak-budak nak dengar ceramah macam tuan-tuan kot. Tuan-tuan boleh nak. Dia mula nak beratus panjang pula kita berhenti dekat tu dah. Cukup dah. Tak apa tuan-tuan, ada apa-apa tuan-tuan boleh jumpa Dr. Nur Ashura, Ustaz Zul Atfi, lepas tu Matron Zuria, Encik Khairul Nizam, Encik Wahi, semua ada nombor telefon, ada tani apa semua, dan borang ni duk ada. Tak pergi ambil seorang satu tuan sekalian. Ambil borang tu seorang satu. Kata saya ustaz, saya tak ada anak, saya tak ada cucu. Ambil bagi kat jiran. Ambil bagi kat jiran. Jangan duk ambil banyak-banyak, suruh bini buat balut nasi lemak pagi tu. Ni pun nakai juga ni. Ambil bagi kat jiran. Jumpa kawan mana-mana nak ambil ni. Dia kata semalam aku pergi dengar ustaz ceramah dia bagi ni, hang ada anak, hang hantar anak. Dia kata duit aku pun tak ada. Kita bawa keluar duit kita hantar sekalian. Tak apa, hang tak bawa keluar, biar aku bawa keluar bagi kat anak hang. Tapi hang kena bayar balik nanti. Boleh tak kan? Yang tu lah. Takkan nak tu ni akhirat ni. Takkan tak mau kot. Boleh lah. Seluruh seorang yang boleh, hal lain tak boleh. Tak mau main lah lepas ni. Baik, kita berhenti dekat tu. Saya minta maaf banyak-banyak. Terkurang terlanjur kata, terlanjur bicara dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah tuan sekalian. Kepada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berbahagia, Ustaz Zul Atfi, sahabat saya, seluruh kaki tangan Hospital Pulau Pinang, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, tidak lupa juga pada pak saudara saya Pak Ahmad yang insya-Allah esok mungkin merdeka lah esok ni, encen esok. Lama dah pak nakan meduk sini, anak nakan baru berjumpa malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat yang ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Dalam surah As-Saff ayat yang ke-6 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bagaimana Nabi Isa alaihi salam ketika mana dia bercakap kepada kaum dia, ya bani Israel, dia kata wahai bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah rasul yang diutuskan kepada kamu, musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah, dan membenarkan kitab yang sebelum daripada aku, iaitu kitab Taurat, wa mubashiran bi rasul, dan juga aku membawa satu khabar gembira kepada kamu bahawasanya akan datang rasul, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang datangnya rasul itu selepas daripada aku, yang namanya itu adalah Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, ketika mana rasul itu membawa kepada kamu bayinat, membawa kepada kamu peringatan dan bukti-bukti yang nyata kepada kamu, qalu hadza sihrun mubin, antara benda yang akan diberi ujian kepada rasul, antara pertentangan yang akan dikenakan ke atas Nabi itu adalah orang-orang akan kata hadza sihrun mubin, Nabi ini tidaklah lain melainkan penyihir yang membawa amalan-amalan sihir dia untuk nak sihir kita. Dalam ayat ni tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala cerita sebelum kedatangan dan kewujudan baginda Nabi lagi di atas muka bumi ni. Waktu tu orang tak kenal, waktu tu tak ada siapa pun yang tahu bahawasanya akan mai Nabi yang disebut sebagai nama Ahmad ataupun nama dia Muhammad. Dan perkara ni telah diceritakan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kitab Taurah cerita tentang Nabi Muhammad, sehingga kan kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa juga menceritakan tentang Nabi SAW. Nabi sendiri, Nabi Isa, dia declare dan dia cerita kepada umat dia bahawasanya ketika mana nanti aku dah tak ada, bila aku dah mati, akan datang kepada kamu orang yang akan menggantikan risalah Allah. Yang akan menggantikan aku ni siapa? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelebihan yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang kita sambut maulid dia pada tahun ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut cerita tentang maulid, cerita tentang kelahiran Nabi, seorang manusia yang diangkat oleh Allah menjadi rasul junjungan kepada alam. Kedatangan dia itu telah membebaskan kita daripada belenggu jahiliah. Kedatangan dia itu telah membebaskan kita daripada amalan-amalan khurafat.
Kedatangan dia itu telah menyebabkan dan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat lagi yang kata Nabi Muhammad ni, sayangnya dan rindu dia kepada kita melebihi daripada diri dia dan seluruh isi dunia. Sehingga kan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menyatakan, wadidtu anni laqitu ikhwani. Nabi kata, aku rindu sangat-sangat, aku teringin sangat-sangat untuk aku nak berjumpa dengan ikhwan aku, dengan saudara aku, kata Nabi. Sahabat yang mendengar di antara dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia mai jumpa Nabi, dia kata, awalaysa nahnu ikhwanak, bukankah kami ni saudara kamu ya Rasulullah? Nabi SAW kata apa? Antum ashabi, hampa ni adalah sahabat aku. Walakin ikhwani, yang kata ikhwan aku, yang kata saudara aku, yang orang yang aku rindu, aku teringin nak jumpa dengan mereka ni siapa? Amanubi walam yarawni, orang yang beriman dengan aku, sedangkan mereka tak pernah langsung melihat aku dan bertemu dengan aku. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, diberi kelebihan dan rahmat oleh Allah, kitalah golongan itu, golongan yang beriman kepada Allah, golongan yang beriman kepada Nabi, golongan yang duk dengar tentang hadis Nabi, golongan yang sanggup mengorbankan masa, yang sanggup mengorbankan harta, yang sanggup mengorbankan sanak saudara semata-mata nak jumpa Nabi SAW, rindu kepada Nabi. Golongan inilah yang Nabi sangat rindu kepada mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hebatnya Nabi, sayangnya Nabi kepada kita, sehingga kan tuan-tuan sekalian, disebutkan di dalam riwayat Nabi, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Rahiqil Makhtum, dalam kitab Sirah, menyatakan bahawa Nabi SAW, dia dengan umat dia, tuan-tuan sekalian, dia selalu mendahulukan umat dia, sayang dia kepada umat dia. Di atas dunia ni tuan-tuan, rindu dia kepada umat dia, mendahulukan umat dia, dia sanggup mengorbankan jiwa dan nyawa dia kerana umat dia. Sehingga kan kalau kita rajin duk baca Barzanji, kitab-kitab Barzanji, Syekh Ja'far Barzanji kata apa? Warawadathul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa'aba. Allah Ta'ala nak jadikan gunung ganang itu sebagai emas untuk dihadiahkan kepada Nabi, tetapi Nabi tolak. Pembesar Quraisy nak bagi kepada Nabi takhta, nak bagi kepada Nabi pangkat, nak bagi kepada Nabi segala-galanya kemewahan dunia. Nabi tolak, tuan-tuan sekalian. Yang Nabi inginkan apa? Keredaan Allah Ta'ala supaya menyelamatkan umat-umat dia daripada api neraka. Yang tu yang Nabi minta. Dalam peristiwa Taif, ketika mana Nabi dilanda kesedihan, isteri meninggal, pak menakan meninggal, Nabi disuruh oleh Allah supaya berdakwah di Taif, yang mana Taif itu kaum ataupun Bani Sa'diyah, adik-beradik Khadijah, adik-beradik Nabi nak dakwah di sana. Bila sampai di sana, Nabi berjumpa dengan pembesar Bani Thaqif. Sampai di sana, Bani Thaqif, pembesar tu halau Nabi. Nabi pergi dengan Zaid, mereka pukul Nabi, mereka baling batu kepada Nabi, mereka cercah Nabi, mereka hina Nabi, mereka cederakan Nabi SAW, sehingga kan berdarah cedera Nabi. Dan Nabi duduk di bawah satu pohon anggur kepunyaan Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Nabi duduk bawah pohon anggur. Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nas ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku tak ada siapa aku nak mengadu, ya Allah, kata Nabi. Hanya kepadamu ya Allah aku mengadu.
Ada isteri meninggal, ada pak menakan meninggal. Aku tak ada siapa aku nak mengadu tentang kedaifan, tentang lemahnya aku ni di dalam berusaha untuk nak mengajak mereka ini bertauhid dan juga menyembah kamu ya Allah. Wa qillata hilati, sikit sangat hela, sikit sangat kekuatan yang ada pada aku. Aku tak mampu nak ajak mereka. Wa hawani ala nas, betapa hinanya aku kepada manusia ya Allah. Tak kala Nabi SAW mengadu kepada Allah, Allah Ta'ala mendatangkan malaikat yang menjaga bukit Akhsyabain, dua bukit, Jabal Qubais dan juga Jabal Qubais dan juga Jabal Qaiqa'an, dekat dengan Mekah. Mai malaikat tu mai jumpa Nabi Muhammad hang perintahkan aku supaya kami angkat dua gunung ini, kami angkat dua bukit ini, kami letakkan di atas kepala mereka, kerana yang mereka hina, kerana yang mereka cerca, kerana yang mereka cedera bukan seorang sebarangan tetapi kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Tuan-tuan tengok apa peribadi Nabi. Nabi kata apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Aku nak minta satu ya malaikat, aku tak mau engkau hancurkan mereka. Mereka tak bersalah, mereka tak tahu. Aku nak minta hidayah Tuhan bagi dekat mereka. Walaupun mereka pukul aku, walaupun mereka cerca aku, walaupun mereka cederakan aku nak minta satu, bagi hidayah kat mereka. Fa innahum la ya'lamun, kerana mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui, mereka tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini di antara cebisan bagaimana Nabi mendahulukan umat dia. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, tak kala kita akan berjalan di atas titian sirat, yang titian sirat tu tuan-tuan, di kiri kanan itu ada kalalib. Kata Nabi, kalalib ni ada satu cakok besi, yang tajamnya cakok besi itu setajam syaukati sa'dan, seperti duri pokok sa'dan, dan dia berada baina zahrai jahannam. Yang titian sirat itu di bawahnya itu adalah neraka jahannam. Kita akan berjalan di atas dia. Nabi kata kita akan berjalan di atas amalan kita masing-masing. Sayangnya Nabi SAW kepada kita, sehinggakan Nabi minta kepada malaikat untuk aku nak duduk tepi titian sirat tu. Ketika mana umat aku lalu, aku akan minta doa kepada mereka, Allahumma salim, Allahumma salim, salim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia, dia adalah umat aku. Daripada dunia sampailah kepada akhirat, Nabi mendahulukan kita. Nabi sayang dekat kita, Nabi cinta kepada kita, Nabi nak kita bersama dengan dia. Tuan-tuan sekalian, walaupun pada hari ini kita ingkar kepada Nabi, hari ini kita ingkar kepada Rasul, kita tak mau ikut dia, Nabi tetap mendoakan supaya hidayah Allah Ta'ala diberikan kepada kita. Oleh kerana Ahmad inilah, oleh kerana Muhammad inilah, gabungan daripada Abdullah dan juga Aminah. Abdullah hamba Allah berkahwin dengan Aminah, satu orang perempuan yang mempunyai amanah, yang jujur, yang boleh dipercayai. Hasil daripada mereka keluarlah junjungan alam yang mempunyai sifat yang ada pada diri ibu dia, iaitulah Al-Amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau ikut cinta dan sayang Nabi kepada kita, tak boleh kita nak balas. Tuan-tuan sekalian, sahabat Nabi yang bernama Thauban ibnu Bujdan radhiyallahu anhu, dia adalah orang yang menjadi khadam kepada Nabi. Satu hari yang kata Thauban ni, dia ni seorang yang diberi gelaran perindu Nabi. Dia orang yang kalau tak boleh tengok Nabi dalam satu hari, dia tak boleh duduk. Kalau dia ni tak boleh tengok Nabi, tak boleh jumpa Nabi, dia tidur pun tak lena, yang kata Thauban ni. Sehinggalah tuan-tuan sekalian, satu hari dia duduk fikir, sampai bila aku nak jadi macam ni? Kalau Nabi mati, kalau Nabi wafat, macam mana keadaan aku ni?
Kalaulah ditakdirkan Nabi wafat, aku pun mati, dan Allah Ta'ala bagi syurga kepada Nabi, Tuhan bagi syurga kepada aku, sudah pastilah tingkatan syurga aku dengan Nabi itu berbeza. Aku tak dapat nak jumpa dia. Tapi kalau aku ditakdirkan jadi ahli neraka, sudah pastilah aku takkan dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis daripada Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, dia kata Thauban pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mahzun, dalam keadaan dia menangis, sedih. Dia jumpa Nabi, dia peluk Nabi, dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aku sedih ya Rasulullah. Nabi kata, hang nak sedih apa lagi Thauban? Hang dah jumpa aku dah ni, aku duduk depan hang ni. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali araka mahzunan, pasal apa hang sedih ya Thauban? Lalu kata Thauban, ya Nabi Allah, syai'un fakkartu fihi, aku duk fikir satu benda, macam mana kalau kamu wafat nanti, aku tak boleh nak jumpa kamu dah. Atas dunia ni pun kalau aku tak nampak kamu depan mata aku pun tak boleh nak duduk. Kalau aku tak nampak kamu, aku tak boleh nak tidur. Hidup aku ni menjadi gelap, hidup aku ni jadi tak ada apa, jadi macam sia-sia tanpa kehadiran kamu. Macam mana kalau kamu mati nanti ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yaruddan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi syai'a. Nabi tak jawab. Sauban duk peluk Nabi, Nabi tolak Sauban, Nabi tak jawab. Sebab tu satu soalan yang Nabi tak boleh nak jawab. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Jibril alaihi salam kepada Nabi, membawa ayat daripada surah An-Nisa ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Bila dapat ayat ni, Nabi terus bergembira dan Nabi cari Thauban. Merata Nabi cari. Jumpa sahabat, Nabi tanya nampak Thauban tak? Dia kata tak nampak. Nabi cari lagi, jumpa nampak Thauban, dia kata tak nampak. Bila Nabi jumpa Thauban, Nabi kata abshir ya Thauban, bergembiralah kamu ya Thauban, bergembiralah kamu ya Thauban. Nabi kata. Thauban pun turun dengan air mata yang bercucuran. Dia lap air mata, dia lari, ya Rasulullah, ma hadha, apa ni Rasulullah, gembira apa ni Rasulullah? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan telah menjawab soalan kamu kepada aku wahai Thauban. Apa kata Allah? Wa man yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah, mereka akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh duduk dalam syurga minan nabiyyin, dengan para nabi. Mereka boleh duduk dalam syurga dengan Nabi, orang yang mereka sayang. Nabi kata al-mar'u ma'aman ahab, orang akan duduk dengan siapa yang dia sayang. Maknanya Thauban dipilih oleh Allah untuk hidup bersama dengan Nabi dalam syurga. Was-siddiqin, dengan orang-orang yang benar, wasyuhada, dengan orang yang mati syahid, was-salihin, dengan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, akrabnya mereka, rapatnya mereka ketika mana di dalam syurga. Bila Thauban ibn Bujdah dia dengar macam tu, tuan-tuan, baru lega hati dia. Cinta, dendam, rindu dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terjawab dengan anugerah besar yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, syurga dan berisi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang sayang dan cinta kepada Nabi. Apa yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan sakaratul maut. Waktu tu Nabi tak larat nak pergi ke masjid dah, tuan-tuan sekalian.
Walaupun pada hari yang ketiga sebelum daripada tu Nabi pergi ke masjid, Nabi dipapah oleh Al-Fadl Ibnu Abbas dan juga Abi Ali bin Abi Talib, papah Nabi. Nabi pergi semayang di masjid. Tetapi pada hari Isnin, Nabi SAW sudah tidak mampu lagi untuk nak bangun daripada tempat tidurnya. Di saat itu tuan-tuan sekalian, Nabi duduk di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi duduk rumah Aisyah. Nabi, bila Nabi sakit, Nabi demam sebulan. Sunnah Nabi tuan-tuan sekalian, Nabi masukkan tangan ke dalam ayak, Nabi ambil ayak, Nabi jelum kepala dia. Dalam kitab Rahiqil Maktum, Nabi ikat, Nabi bubuh sapu tangan, Nabi ikat kain hak basah tu di kepala dia, nak bagi sejuk. Tatkala Aisyah melihat Nabi SAW dalam keadaan yang begitu sakit, menjelang kematian, maradul maut. Waktu tu Abdul Rahman bin Bakar bin Abi Bakar, anak kepada Abu Bakar, dia mai ziarah Nabi. Nabi tak bercakap lah waktu tu, Nabi tak bercakap. Bila Abdul Rahman bin Abi Bakar mai ziarah Nabi, di tangan dia itu ada kayu sugih. Nabi tengok kayu sugih tu, Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, nak kayu sugih kah?" Nabi angguk kepala, tanda Nabi nak kayu sugih tu. Aisyah pergi ambil kayu sugih dan Aisyah lembutkan hujung kayu sugih itu untuk diletakkan di dalam mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tu Aisyah kata, aku adalah orang yang paling gembira. Nikmat yang aku tak boleh nak cerita, nikmat yang terbesar adalah Nabi SAW diberikan giliran itu di tempat aku pada hari itu. Yang kedua, Nabi wafat di dalam pangkuan aku. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebelum dia wafat, benda yang terakhir berada dalam mulut dia adalah air liur aku, kata Aisyah, sebab aku duk tokak kayu sugih itu dan tonyoh dalam mulut dia. Tatkala menjelang kewafatan Nabi SAW, Nabi menyebut dengan mengangkat jari ke atas, ila rafiqil a'la. Nabi kata, aku ingin menuju kepada kawan yang tertinggi, kekasih yang tertinggi. Nabi duk sebut. Aisyah kata, aku pejam mata. Aisyah kata, aku tak boleh tengok macam mana sakaratnya Nabi SAW. Yang aku perasan ketika mana roh datang. Kata ulama, ketika mana roh datang, roh nak dicabutkan di badan Nabi, Nabi mengeluarkan perkataan khah. Nabi keluar perkataan tu. Aisyah kata, aku sedar, kata Nabi dah tak ada. Aku dengar tangan Nabi yang diangkat ke atas jatuh. Pup, kata jatuh. Aku tengok-tengok Nabi telah meninggalkan aku. Ketika itu tuan-tuan sekalian, Aisyah menutup muka Nabi dengan kain. Dan berita ini tersebar. Waktu tersebar di kota Madinah di saat itu tuan-tuan sekalian, orang pakat jadi celaru habis-habis. Sahabat-sahabat Nabi yang duduk dengan Nabi pakat jadi celaru, sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia bawa keluar pedang. Dia kata, siapa kata Nabi wafat, aku potong kepala dia. Nabi tidak mati, Nabi hanya diangkat oleh Allah dan akan diturunkan sebagaimana Nabi menurunkan Nabi Isa satu hari nanti. Waktu tu hampa jawablah depan Nabi, siapa yang kata Nabi telah wafat? Umar marah siapa-siapa yang mengatakan Nabi wafat. Hingga di perkarangan luar rumah Nabi SAW, mereka menunggu orang yang dijamin oleh Nabi dan akrab dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa dia akan kata? Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan, bila dia dengar kisah kata Nabi dah wafat, dia tak teriak. Walaupun Abu Bakar ini terkenal dengan gelaran rajulun buka, dengan gelaran satu orang laki-laki yang suka teriak. Baca Quran teriak, dengar kisah Nabi, Nabi kena pukul apa teriak, dia kira teriak aja. Lembut hati Abu Bakar ni.
Dia dengar Nabi SAW wafat, dia keluar daripada rumah dia, dia naik kuda, dia pergi ke rumah Nabi. Bila dia sampai dengan kuda dia, tuan-tuan sekalian, sahabat yang pakat duk riuh rendah waktu tu jadi diam sebentar, diam seketika. Dia tengok apa Abu Bakar akan kata. Abu Bakar turun daripada kuda dan dia ikat tali kuda dia, lalu dia masuk untuk menemui tubuh Nabi sebujur kaku yang ada di hadapan dia. Dia tak menangis. Dia pergi tengok Nabi, dia pelan-pelan dia angkat kain daripada muka Nabi SAW, dia tenung muka Nabi, dan di saat itulah dia mencium dahi Nabi SAW yang mulia. Ketika mana dia cium, tuan-tuan sekalian, waktu itulah air mata berguguran turun daripada mata dia. Lalu dia kata, bi abi anta wa ummi, sesungguhnya engkaulah ayah aku, engkaulah mak aku ya Rasulullah. Aku tak ada siapa-siapa atas dunia ni, engkaulah ibu aku, engkaulah ayah aku. Abu Bakar menangis, dan dia dengar di luar juga berlaku riuh rendah di luar. Sayyidina Umar sampai, Umar kata, siapa kata Nabi mati, aku bunuh dia. Abu Bakar keluar, lalu dia menyatakan, ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, siapa-siapa yang beribadat, yang sembah Allah kerana Muhammad, siapa yang berperang kerana Muhammad, siapa yang masuk Islam pasal Muhammad, siapa yang sembah Allah kerana Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, aku nak abang ke hampa, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut, dan sesiapa yang sembah Allah, masuk Islam kerana Allah, sembah Allah, semayang kerana Allah, ibadah kerana Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha hidup dan tidak akan mati. Lalu Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, tidaklah Muhammad itu melainkan hanyalah seorang rasul, yang sebelumnya itu ada rasul yang lain yang datang. Maknanya Muhammad ni rasul yang bersilih ganti, yang dihadirkan dan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afa immata au kuntilan qalabtum ala a'qabikum, apakah dengan mati dan wafatnya Nabi Muhammad, terbunuhnya Nabi Muhammad, akan menyebabkan kamu mengalihkan tumit-tumit kamu? Maknanya bila dah Nabi wafat, hampa tak mau kat Islam dah ke? Hampa nak lari kepada Islam ke? Hampa nak lari daripada Islam ke? Hampa nak balik kepada agama hampa ke? Wa man yanqalib ala aqibai, siapa yang mengalihkan tumit-tumit dia, falan yadurrallah, langsung tak bagi sikit pun mudarat kepada Allah, Tuhan tak rugi. Kalau hampa nak keluar Islam, bila hampa tengok Nabi dah wafat, makna dia Islam dah tak ada. Bila hampa tengok Nabi dah wafat, tak ada dah pemimpin. Bila hampa tengok Nabi dah wafat, risalah Islam dah tak ada. Hampa nak keluar daripada Islam, hampa nak murtad, hampa nak lari pada agama, silakan lari. Tuhan tak rugi sikit pun dengan larinya hampa daripada agama dia. Wa sayajzillahu syakirin, Allah Ta'ala akan bagi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Lepas pada tu Sayyidina Umar dengar-dengar, dia kata, Allah, kenapakah aku seolah-olah aku ni seperti tidak pernah membacakan ayat ni, sedangkan ayat tu diulang-ulang oleh Sayyidina Umar. Dia baca, dia lupa. Bila main dengan sedih punya pasal, lupa yang kata ayat Allah Ta'ala ni, tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, dia antara orang yang amat sayang dan cinta kepada Nabi. Dia dilepaskan oleh Nabi daripada menjadi hamba kepada orang-orang kafir Quraisy. Ketika mana orang seksa dia, dia tetap menyebut Ahad. Nabi hantar Sayyidina Abu Bakar, hang lepaslah Bilal bin Rabah. Bila Bilal bin Rabah dilepaskan, dia pergi jumpa Nabi, bersyukur, ucap terima kasih dia kepada Nabi, dan dia menjadi muazzinur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila Nabi wafat,
dia membawa diri, tuan-tuan sekalian. Ada riwayat kata dia pergi ke negara Yaman, dia pergi duduk di sana. Mai Saidina Abu Bakar As-Siddiq panggil dia, waktu Abu Bakar jadi khalifah, panggil dia balik ke Madinah, dia tak mau balik. Bila mai Saidina Umar Al-Khattab panggil dia balik ke Madinah, dia tak mau balik. Tatkala pembukaan kota Filistin, Quds, waktu dibuka Filistin tu, tuan-tuan sekalian, Saidina Umar pergi. Ada orang habaq kat Saidina Umar, wahai khalifah, Bilal bin Rabah ada bersama dengan kita. Umar kali-kali Umar panggil Bilal. Bila nak balik sana? Bilal kata aku tak balik dah kot. Bilal pergi balik ke Madinah, ini arahan daripada khalifah. Umar kata macam tu, Bilal balik. Kebetulan bila sampai di sana, tuan-tuan sekalian, waktu subuh, dalam kitab Suwarun min Hayati Sahabah diceritakan Saidina Bilal bin Rabah dia sampai di Masjid Nabawi waktu subuh. Waktu tu Tok Bilal ni lambat lagi sampai, dia sampai dulu. Bila sampai, Saidina Umar Al-Khattab pun sampai di pagi itu. Saidina Umar mai, Saidina Umar jumpa Bilal bin Rabah. Saidina Umar kata, ya Bilal, tudzakiruna min ayyamil ula. Wahai Bilal, tolong ingatkan kami kepada zaman Nabi SAW dengan azanmu itu. Bila kata aku tak mau, aku adalah muazzinur Rasul, aku ni muazzin Nabi. Kalau Nabi dah wafat, aku tak mau jadi muazzin dah. Tetapi atas desakan Umar sebagai khalifah, bila naik ke atas mimbar, naik ke atas menara, bila azan, bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saat itu, tuan-tuan sekalian, Madinah yang menjadi Madinatun Nabi, kota Nabi, menjadi munawwarah, menjadi bercahaya, bergemerlapan, orang pakak mangkit. Sehingga kan ada orang menyatakan telah hadir Nabi SAW, Nabi telah kembali. Sebab azan ni mereka hanya dengar pada waktu Nabi, pada zaman Nabi. Lepas Nabi wafat mereka tak pernah dengar, tapi pagi ni mereka dengar azan itu. Adakah Nabi telah kembali ke Madinah? Adakah Nabi telah kembali ke atas bumi, ke atas dunia ni? Ramai orang yang datang memenuhi masjid Nabi di saat itu. Bilal meneruskan azan dia. Apabila sampai kepada kalimah yang mulia, asyhadu anna Muhammad, Bilal tidak dapat meneruskan lagi kalimah itu, kerana yang dia nampak adalah sosok dan juga lembaga Nabi SAW, seolah-olah Nabi masuk ke dalam masjid tatkala mendengar ayat dan juga azan itu. Itulah yang Bilal nampak. Bila tak dapat nak teruskan, bila disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila nampak macam mana makam Nabi, bila nak teruskan, bila tak mampu dah. Pasal apa? Waktu bila doa azan dulu, waktu bila doa azan ketika mana Nabi hidup dulu, Nabi akan datang tengok Bilal. Seolah-olah ketika mana diazankan, Bilal nampak sosok baginda Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi. Lalu Bilal terjatuh dan Bilal menyatakan, aku amat rindu kepada Nabi SAW. Bilal kata, aku rindu kat Nabi, aku sayang kat Nabi, aku cinta kepada Nabi, aku teringat kat Nabi. Dia tidak dapat nak meneruskan azan daripada pagi itu, tuan-tuan sekalian. Inilah sayangnya sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Kalau kita bandingkan cinta kita dan sayangnya kita kepada Nabi, adakah sama dengan apa yang dibuat oleh sahabat Nabi? Itu cerita dia. Nabi dah wafat. Oleh itu, tuan-tuan sekalian, malam ni dengan kesempatan ada insya-Allah, mailah sama-sama kita ambil beberapa perkara supaya kita menjadi orang yang membalas kembali kerinduan Nabi dan cinta kita kepada Nabi SAW. Antara yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, min asyaddi ummati li hubban. Nabi kata, di antara orang yang akan sayang, orang yang begitu dahsyat cinta kepada aku,
selepas daripada kewafatan dan kematian aku adalah orang yang yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih, orang yang sanggup mengorbankan harta, mengorbankan masa bersama dengan keluarga semata-mata dia ingin melihat aku. Macam mana cara dia tuan-tuan? Kita simpan duit sikit-sikit untuk apa? Kita nak pergi buat umrah, kita nak pergi haji. Antara tempat yang kita nak pergi apa dia? Maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk dalam masjid Nabi, ketika mana mutawif akan habaq ni masjid Nabi ni, ingat nah, apa nama pintu berapa ni? Hotel kita ni nak masuk pintu berapa? Pintu 27 ke 28 ke, pintu berapa tu duk habaq kat kita waktu kita langkah-langkah kaki masuk. Tuan-tuan sekalian, yang kita nampak kecil itu adalah kubah yang berwarna hijau. Kubah tu yang kita teringin nak pergi sangat, nak pergi tengok Nabi ni. Bila kita sampai di hadapan, kita masuk daripada kanan Masjid Nabawi, kita berjalan di hadapan mihrab Nabi, kita akan berjumpa di sebelah kiri Masjid Nabawi itu adalah makam Nabi yang berada di dalam gerigi emas, dan di hadapannya itu diletakkan bulat yang disebut Muhammadur Rasulullah, dan di atas dia diletak wa ma Muhammad wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kita akan nampak ayat tu tuan-tuan sekalian. Sampainya kita di makam Nabi itu, apa yang tuan-tuan bercakap? Apa yang tuan-tuan kata? Assalamu alayka ya Rasulullah, salam sejahtera ke atas kamu ya Rasulullah. Waktu tu ayat mata turun lah. Sebab sepanjang hidup kita, kita duk dengar cerita Nabi, kita duk dengar hadis Nabi, kita duk sambut maulud Nabi, kita duk dengar yang tu. Nabi tak pernah tengok pun. Yang kita duk semayang ni mai daripada Nabi duk ajak kita. Yang kita duk puasa ni mai daripada Nabi duk ajak kita. Apa saja sunnah Nabi semua kita buat tuan-tuan sekalian. Tapi hari ni kita sudah berada di makam Nabi, orang yang kita ikut selama ni yang menjadi pemimpin kita. Waktu itulah kita akan kata kepada Nabi, ya Rasulullah, kami telah datang. Orang quarters hospital mai ni ya Rasulullah, mai daripada jauh nak jumpa kamu ya Rasulullah. Seolah-olah terbayang kita Nabi sedang berada di makam dia melihat kita. Kan ada sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, sesiapa yang menziarahi aku selepas daripada kewafatan aku, seolah-olah dia menziarahi aku ketika mana hidupnya aku. Lepas pada makam Nabi, kita akan jumpa dengan makam Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu jumpa Sayyidina Umar. Lepas tu kita keluar tuan-tuan sekalian. Nombor satu, orang yang cinta kepada Nabi, dia pulun nak pi ke Mekah, pulun nak pi ke Madinah. Antara sebab dia nak pi jumpa Nabi. Orang yang sayang kat Nabi, tanamkan dalam diri dia perasaan yang macam tu. Jangan duk bangga sangat nak pi tempat lain. Pantang cuti keluar no, pi mana hala, pi Madrid lah, pi apa, duk bangga. Hak ni tempat Nabi, makam Nabi tak pernah pi lagi. Pi tang tu dulu. Sebab orang yang sayang kat Nabi, Nabi kata apa? Orang yang sanggup korbankan harta dia, duk pulun, duk simpan duit tuan-tuan sekalian, lepas tu sanggup tinggalkan keluarga dia semata-mata lau ra'ani, kalau dia boleh tengok aku, dia sanggup buat semua tu untuk nak tengok aku. Yang kedua tuan-tuan sekalian, antara cinta kita kepada Nabi SAW, banyak-banyaklah kita sebut tentang Nabi. Man ahabba syai'an akthara min dhikrihi, siapa yang banyak ataupun suka kepada sesuatu, cinta kepada sesuatu, dia akan banyak sebut benda tu. Tuan-tuan ada kawan, cuba cek dengan kawan kita tengok, ataupun tanya kawan kita, sepanjang hang berkawan dengan aku ni, agak-agak benda apa yang paling banyak aku duk cerita kat hang, aku duk sembang kisah apa dengan hang, topik apa yang kita selalu buka, yang hang selalu dengar aku cerita kat hang. Dia kata, hang ni nampak gaya macam suka bola, sebab tu hang cerita bab bola. Cerita bab bola, dia boleh habaq bola ni apa semua, main bola tak arti pun. Dia boleh habaq salah silah apa semua tu. Yang kata Drogba tu siapa, pasal apa nama dia Drogba, mak Drogba nama apa, Tok Wan Drogba, dia boleh cerita tuan sekalian.
Ni yang kata gila bola ni, makna dia hang suka kat bola. Yang ni contoh saya selalu buat lah. Kadang orang yang suka cerita tentang tanah, pi tang mana pun tanah ya ada. Ada kita belah balik pulau, dia buka tanah lot banyak tu, ada tanah apa, ada tanah gambut pun ada, tanah merah pun ada, tanah kubur pun ada. Dia boleh cerita. Makna dia suka kat tanah. Tuan-tuan, jumpalah siapa pun. Orang kaki janda pun ada ya. Duk gila janda, tapi duk kira janda ya. Kata aku nak pergi ke hospital ni, tak ada kan nurse-nurse janda-janda aku nak pergi nak kan. Ada juga jenis panggil pengotok tu ada. Maknanya apa? Dia memang kepala otak aku tu. Betul tak? Balik tu saya tengok, sembang duduk dengan dia ni, apa cerita dia bawa keluar ni? Kalau bawa keluar cerita tentang Nabi banyak, sikit-sikit duk pesan, sikit-sikit duk habaq wasiat Nabi, sikit-sikit duk cerita bab Nabi, lepas tu nak menghidupkan sunnah Nabi, duk cerita kat kita. Dia adalah orang yang sayang kepada Nabi. Banyaklah sebut Nabi. Antara cara dia apa tuan-tuan? Perbanyakkan selawat kita ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan sebut innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nampak gaya memang tuan-tuan tak lena waktu khutbah Jumaat. Kalau lena tak tahu apa ayat tu, sebab dia lena awal. Tok Bilal pegang tongkat dia lena dah. Kan? Tuan-tuan, Allah dan malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi. Tuhan ajak pula, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kamu kepada Nabi SAW dengan sebanyak-banyaknya selawat. Tuan-tuan nampak tak? Bukan saya yang kata, tapi Tuhan yang seru kita supaya kita berselawat ke atas Nabi SAW. Saya minta tuan-tuan kenjak mai belah sini sikit. Saya nampak tang tu nampak dah turun dah tu. Tak kira hujan mai, tang tu dia berlopak awal. Tuan-tuan mai tang ni sikit. Mai kenjak tang ni sikit. Sebab ceramah kita nak berhenti lama lagi ni. Pukul 10 boleh kot. Ha? Kau pukul 12. 12 hantar sekalian. 11. Kan? Tak apalah tuan-tuan pakai duk tunggu bini sakit tidur di sini. Kan? Saya ni lah nak kena balik sekali ni. Muslimin dan muslimat antara rahmati Allah, selawat ke atas Nabi. Nabi kata man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang selawat ke atasku dengan sekali selawat, Allah Taala berselawat, yakni mendoakan dia dengan 10 kali. Tuan-tuan sekalian, selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat ke atas Nabi. Saya nak ringkaskan tuan-tuan sekalian, kesian kat tuan-tuan lah. Sebut-sebut kata pukul 12 danda muka jadi muka poka tu kan. Yang kedua, lepas daripada kita banyak sebut tentang Nabi, lepas kita banyak berselawat ke atas Nabi, kita peliharalah peninggalan dan warisan daripada Nabi SAW. Apa warisan Nabi tuan-tuan sekalian? 3 benda. Yang pertama, Nabi meninggalkan kepada kita Al-Quran. Yang kedua, Nabi SAW meninggalkan kepada kita sunnah dia. Yang ketiga, Nabi meninggalkan kepada kita al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Ni 3 benda. Nombor 1, Quran. Kalau orang yang sayang kepada Nabi, orang yang akan memelihara Quran, yang akan pelihara, yang akan jaga, yang akan mengamalkan Al-Quran. Apa gunanya tuan-tuan sekalian kita duk belarak pegang tiang spanduk tu, tuan-tuan menangis sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangis sayang kat Nabi. Balik-balik rumah lena-lena sedang-sedang Isya, lohok tak semayang, asar tak semayang, maghrib tak semayang, Isya gulung sekali lagu tu ya. Bangkit-bangkit tanya bini, pukul berapa dah? Pukul berapa-apa wahai umat Nabi. Nabi kata bini kata tu kan, awak pasal apa? Kata abang tak semayang kah? Tak apa kot, model Rasul boleh kot tak semayang. Hai, nampak tak sekalian? Oh, ramai lagu tu. Di mulut kata sayang kat Nabi, tapi amalan tak ada amalan. Apa Nabi tuan-tuan? Nabi tinggalkan Quran. Kita nak kenal Nabi melalui Quran, sebab Al-Quran itu adalah akhlak Nabi. Orang tanya Aisyah macam mana akhlak Nabi, Aisyah kata tu Quran tu akhlak Nabi. Kalau hampa baca Quran, dalam tu lah yang kata akhlak Nabi.
innahu lihubbil khairi la syadid. Nabi ni amat suka benda-benda hak bagus, benda-benda hak baik. Kita pulunlah buat benda baik. Bila orang buat benda baik, kita sokong. Bila orang buat benda baik, kita tolong. Tuan-tuan sekalian, kita telah ikut yang dikatakan sunnah Nabi. Sayang kita kepada Nabi. Bacalah Quran, tuan-tuan sekalian. Baca Quran. Sedih kadang-kadang kita tengok ada kawan-kawan kita yang Quran pun duk merangkak-rangkak, tapi sekurang-kurangnya ada kesedaran nak baca Quran. Kata ustaz, saya tua-tua ni baru nak belajar Quran. Alhamdulillah, silakan belajar. Jangan sampai duduk dalam kubur baru kelang kabut nak belajar, tak mau dah waktu tu. Baca Quran, tuan-tuan sekalian. Jangan malu dengan Quran ni. Sebab Nabi kata, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Nabi kata al-mahiru bil Quran, orang yang mahir, yang pandai baca Quran. Ketika mana atas syurga nanti, tuan-tuan sekalian, dia akan bersama dengan malaikat safaratil kiramil bararah. Malaikat duk escort dia. Tuan-tuan tak mau kan malaikat escort kita? Kita duk nampak lah ni duk escort kita gubernur ya. Gubernur ada orang escort dengan rider apa semua, tengok agung ada orang escort. Tuan-tuan tak rasa nak orang escort tuan-tuan kan? Kan? Tuan-tuan pun kalau pergi tempat kenuri, orang buka lorong, haji ni mai dah, orang pakai duk tengok buka lorong, Allah berjalan. Siapa dengar khabar balak, berang berjalan tu kemas dah tu. Tu tak ada siapa escort pun, kita panggil pergi makan kenuri ya. Ni tuan-tuan di syurga, tengok sekali berjalan, siapa ni berjalan dengan malaikat duk jaga kiri kanan ni? Oh, dia tu atas dunia dulu, dia pulun dengan baca Quran, dia pandai baca Quran, dia mendapat keistimewaan itu. Ustaz, kami hak baca tak pandai ni macam mana ustaz? Kami tak dapat apa ke? Jangan bimbang. Nabi kata apa? Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Nabi kata orang yang pulun baca Quran, yang duk belajar Quran, wa yatata'ta ni tahu makna apa? Terketak-ketak baca Quran. Duk sangkut baca Quran, duk alif lam mim, tak apalah tu 3 huruf ya. Zalikal dia jadi sangkut aku tu. Tuan-tuan tahu tak Nabi kata apa? Setiap kali dia sangkut, setiap kali alaihi syak, setiap kali dia rasa sulit nak baca Quran, lahu ajran, Tuhan bagi 2 pahala setiap kali dia sangkut. Jangan kita duk beli orang. Apa ni nampak janggut bagus, nampak sopa tok guru besar, Quran pun tak erti baca pun sangkut-sangkut. Dia kata sopa dengan ayam baca. Jangan kata. Dia pun bawa keluar hadis malam ni, tunjuk pergi kat kawan tu kata kat kita. Kan, pandai sangat nah tengok hadis ni, tengok. Oi, dia kata dapat 2 pahala dia. Tapi jangan duk buat pula. Tu pun nak kena ajak ya. Hak mana hak dia kata cantik, dia kata dia pun dah apa nama dia pandai baca, dia ubat lagu tu pula. Jadi imam yang Isya pula saat gini duk bis mampuih kita kan. Lepas subuh kita baru balik, orang tanya haji orang balik subuh dah, balik Aisyah subuh qadha lagi, tak ada nak sembahyang ni. Tuan-tuan nampak tak? Jangan malu tuan-tuan, jangan malu. Kalau nak pulun daripada mula alif bata, nak kena baca bata ke baca iqra, bacalah tuan-tuan sekalian. Duk malu apa? Dah ustaz tak boleh nak buat taranum. Siapa kata tak boleh buat taranum? Iqra tu kan. Abata taranum lah tu. Sabala. Oi, kata dengar iqra satu. Lepas tak lah. Dengar ke dia baca, kata surah Ar-Rahman ke apa kan ni, tengok iqra satu, dia kata tu pun 2 tu kan. Tak apalah tuan-tuan sekalian, daripada orang yang tak tahu apa. Tapi hari ni minta maaf cakap lah, saya pun malam kemarin saya cerita di Guang Perahu tentang Quran ni tuan-tuan sekalian. Kalau tok guru Quran nak buat macam mana ke anak kita, nak tibai ke apa, biar pilah tibai bagi anak kita pandai. Tuan-tuan tanyalah Pak Ngah saya ni macam mana dia pun dulu kena tibai sampai boleh baca Quran. Saya dulu kena tibai tuan-tuan sekalian, mengaji kat Pak Ngah saya kira tibai orang duk ada rotan dekat dia tu. Dia pula lumpuh
Jadi mengaji kadang duk kena tibai tuan-tuan sekalian, kita pun tak mau mengaji dah. Kita pun lari mengaji kat pak saya. Rupanya pak saya pun menumbuk tu. Lari pada mulut buaya masuk mulut rimau. Ha elok. Tu tak boleh lari pergi mana dah sebab pak saya boleh berjalan. Oi tuan-tuan mengaji. Ni anak kita balik kena balok sikit belakang, tunjuk kat pak lah. Pak tengok ni ustaz tu mengajak dia tibai betul belakang. Awak pasal baca tak erti nak baca Quran. Hang tak erti sikit je pun dia tibai hang tu. Oh boy dandan sintil lengan tuan-tuan sekalian. Orang Tanjung. Oh, pi cekak ustaz pula, ustaz ajak anak saya, ajak sikit-sikit sudah. Jangan duk ajak hak tinggi-tinggi. Hak dia tak erti tu susah. Lepas tu tibai dah pula. Dia kata tak apa cik, saya tak orang ajak hak tinggi-tinggi, saya ajak hak sikit-sikit ni. Lepas tu khatam pak dia tanya, hang boleh apa? Boleh satu ya, Al-Quran satu kan, Fatihah apa semua tak boleh tuan-tuan sekalian. Pasal ajak satu ya. Allah, rugi kita tuan-tuan sekalian, malu kita. Sebab apa? Beni bagi ibu bapa ni, bagi ibu bapa. Dalam sebuah hadis sahih tuan-tuan sekalian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuan-tuan ambillah pengajaran ni. Ulunlah kita bagi anak-anak kita bagi boleh baca Quran. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, siapa yang pandai baca Quran nanti di akhirat Allah Ta'ala akan bagi taj min nur. Tuhan akan bagi mahkota daripada cahaya letak atas kepala dia. Tuan-tuan tak teringin nak pakai mahkota cahaya kat kepala ke? Kan duk teringin lama dah, kan nak pakai tengkolok ke apa, duk teringin dah nak pakai lama dah, tapi tak dan pakai waktu menikah dulu ya, kan tengkolok atas kepala tu. Ni Tuhan bagi ni mahkota daripada cahaya pakai. Lepas tu daripada tangan kanan Tuhan bagi al-mulk, tangan kiri Tuhan bagi al-khuld. Dua-dua kelebihan Tuhan bagi kat kita. Bukan takat tu, Tuhan panggil dua ibu bapa kita. Kata Nabi SAW, wa yuksa walidayhi hullatan, akan dipanggil dua ibu bapa kita ni. Hak mana waktu dunia, duk atas dunia, waktu hidup dia duk pamat kita suruh pergi mengaji Quran, bagi khatam mengaji Quran ni apa semua ni, pak kita dan mak kita ni malaikat panggil. Lepas tu bagi hullatan, bagi dua pakaian, satu dekat mak kita, satu dekat pak kita. Ambil pakaian ni daripada syurga. Kata Nabi SAW, fayaqulani, yang kata mak kita pak kita ni pun dah pakai sudah lah, tak usah lah duk tanya lagi. Dia pergi tanya malaikat pula, bima kusina hadha, ai malaikat makcik nak tanya pasal apa kena pakai baju ni. Ambil tanya pula. Pak pula tanya, bima kusina, ai pasal apa kami kena pakai ni baju ni baju syurga ni, pasal apa kami kena pakai ni? Maka kata fayuqal, dikatakan kepada mereka, bi akhdhi waladikum al-Quran, pasal atas dunia dulu kamu amat memberatkan Al-Quran kepada anak-anak kamu. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Allah Ta'ala suruh orang yang pandai baca Quran pegang tangan mak dia, pegang tangan pak dia, pinaik atas mana-mana syurga yang hampa kendaki, masuklah hampa ke dalam tu. Boleh faham tuan sekalian? Lepas ni terapkan Quran kepada anak-anak kita. Tuan-tuan sibuk macam mana pun tuan-tuan, jangan lupa balik tanya, Along macam mana Quran Along, pandai tak baca Quran? Dia kata khatam lah, dia kata. Baca tengok, baca jadi kot lain pula dah. Rupanya bukan dia khatam hak tu. Balik kena ni tuan. Kita pun malu, kena malu kalau kita tak tahu, pergi cari guru Quran. Tapi hari ni tuan-tuan sekalian, bila sebut kata guru Quran ni, tambah ustaz pula, dia kata ni malam pertama saya mengajak tajwid ni, minggu depan kita baca seorang-seorang. Cerah. Tinggal kawan hak tanya tu pun duduk ketak. Pasal apa ketak ni haji ni, demam ke apa? Dah, takut kena tanya. Bacalah. Boleh faham tak sekalian? Quran akan menjadi syafaat kepada kita. Satu, kita ringkaskan. Yang kedua, warisan Nabi apa dia? Sunnah Nabi SAW. Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, dia adalah orang yang sayang ke aku, dan orang yang sayang ke aku akan bersama dengan aku dalam syurga. Tuan-tuan, ambil sunnah Nabi hak kecil-kecil sudah. Jaga janggut, sunnah Nabi lah tu. Makan tangan kanan, sunnah Nabi lah tu. Boleh faham tuan sekalian? Ni ambil hak besar
nikah 4 sunnah Nabi. Noh. Awak haji menikah 4, dia kata sunnah dia dah. Sambil cakap sunnah tu pakai seluar pendek. Kan? Ni haji celaru nama dah. Allahu akbar. Kata Abdullah Ad-Dailami, dia kata apa? Inna awwala dhahabid din tarkus sunnah. Antara benda yang akan hilang dalam agama ni akhir zaman, kata Ad-Dailami, dia kata apa? Iaitulah tarkus sunnah, kamu meninggalkan sunnah. Kadang-kadang amalan hak kita buat pun tak ikut sunnah, dan sunnah tu akan hilang. Yadhhabuddin sunnatan sunnah, agama tu akan hilang daripada sunnah dia sikit demi sikit. Seperti mana kama yadhhabul hablu quwwah, seperti mana tali yang diputus seuteh akan hilang sunnah. Tuan, bangkit tidur, buatlah sunnah Nabi. Ni saya dah cerita lah, tapi dah ada parakam ni kena ulang pula, kan? Tak kira orang belah-belah gua perut kata semalam ustaz cerita lagu tu, mereka dengar tu masalah rakam. Kan? Nanti potong lah tang ni potong. Tuan-tuan, sunnah pagi tadi saja kalau kita bangkit tidur, sunnah Nabi, tuan-tuan sekalian. Antara sunnah Nabi bangun awal, tu sunnah Nabi. Cek tengok boleh tak boleh, potong satu, jahanam dah aku bangkit pukul 10. Kan? Bangkit awal, tu sunnah Nabi. Nabi SAW bila Nabi bangkit, tuan-tuan sekalian, antara kalimah yang keluar daripada mulut Nabi waktu buka mata, Alhamdulillah. Tak apalah tuan-tuan nak tambah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, tak apa, baca yang tu bagus. Lepas tu Nabi akan bangkit, Nabi akan duduk sat, tu sunnah Nabi, duduk sat. Kita duduk sat tu yang terlena, tuan-tuan sekalian, tu sedang lorong, kan? Bangkit duduk ustaz. Duduk lagi ke? Bini kata aku tu, dah hantar dengar ustaz kata apa semalam sunnah sampai mata 2 jam sunnah. Kan? Tak apa, bini pun dah apa semua. Lena balik yang kata kita ni. Lepas tu Nabi menggesel-geselkan mata dia, tu sunnah Nabi. Lepas tu Nabi bangkit, Nabi pergi ke pancung air. Antara benda yang Nabi basuh apa dia, tuan-tuan sekalian, adalah tangan Nabi. Basuh tangan dulu, jangan duk buat apa lagi. Ni bangkit pergi cari telefon dulu. Kan? Pesan kat kawan pula, mailah sama-sama kita tahajud. Baru bangkit, tahajud apa? Nabi kata, idza istaiqaza ahadukum minan naumi, bila hampa bangkit daripada tempat tidur hampa, fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha. Hendaklah dia membasuh tangan dia, jangan dia pegang apa-apa lagi. Hendaklah dia basuh tangan dia 3 kali dulu. Fa innahu la yadri aina batat yadu, sebab dia tak tahu tangan dia itu waktu dia tidur duduk tang mana. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan tahu waktu tidur tangan tuan-tuan duduk tang mana? Tak tahu. Kena duduk dalam kain kah? Mana kita tahu? Kena duduk tengok-tengok duduk dalam mulut bini kita kah? Mana kita tahu? Kita duduk kata duduk seluk anak karin ke apa kah? Yang dia duduk dengan mulut, kita duduk khabar anak karin, dia kata apa ni? Rupanya anak karin tahu nak tambah. Orang muda-muda dia kan tahu nak tambah anak karin ni. Lepas ni tahu anak cicak tahu. Lepas tuan sekalian, kita tak tahu. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin, ada orang yang memperlecehkan sunnah Nabi. Tuan-tuan, kalau sunnah kita tak buat, jangan peleceh. Sikit-sikit sunnah mampu ya. Jangan kata macam tu. Jangan peleceh, tuan-tuan sekalian. Ada orang peleceh ni tentang bangkit tidur ni pergi basuh tangan. Dia kata apalah, dia kata bangkit tidur terus buat benda lain. Yang dia basuh tangan buat apa? Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin, lepas daripada dia hina sunnah Nabi ni tuan-tuan, dia tidur selang 2-3 malam daripada tu, dia bangkit tidur, tengok tangan dia sudah berada di dalam dubur dia, hampir pergelangan tangan, duduk dalam pungkuk dia. Nak hina sangat sunnah Nabi, jangan hina. Kalau perbetul orang sunnah Nabi tak apa, kalau dia tengok sunnah Nabi tak kena, perbetul tak apa. Dia jangan duk hina, dia kata ni aku malas nak ikut sunnah Nabi, hang tengok nampak leceh lah apa. Dah, yang tu sunnah Nabi tu bagus, betul tak betul tu. Kita duk kayu sugi, lepas semua makan kita duk bersugi, habis kayu sugi tu pergi basuh, mabuh dalam paket elok-elok tuan sekalian. Ni dah lah makan sikit punya nasi kandang lain clear apa semua kan, apa Hamidiah lah apalah, Yusuf restoran Relau lah, lepas tu apa nama Din Maju lah, habis tu duk tonyok terkeluar dengan apa nama segala nasi kandang duk ada ni, tak basuh, pibuh dalam paket, pakai pula baju putih tuan sekalian, dia keluar kuning tu bercahaya, ting kata bunyi. Tuan-tuan nampak? Orang tengok Allahu Akbar.
Yang lagi leceh lagi dia pergi tinggal pula tuan sekalian, dekat bilik ayak pergi tinggal pula atas tu. Orang pun silap-silap nak pergi letak apa spek mata, pergi letak atas kayu sugi dia. Lain-lain kali pakai kayu sugi di telinga, silap pegang. Boleh faham tuan sekalian? Kalau tak betul, habaq sunnah Nabi dia macam ni, dia macam ni, habaq betul sunnah Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi yang kata sunnah Nabi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan nak buat apa buat, nak makan apa makan. Kata Nabi kata apa, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqa'aha aw yulqi'ah. Nabi kata apabila seorang daripada kamu telah makan, fala yamsah, janganlah lagi cuci lagi tangan dia tu, hatta yalqa'aha, jilat-jilatlah tangan dia, aw yulqi'aha, Nabi kata, ataupun orang lain jilat tangan dia. Ni kata Nabi ni. Tapi patut padanlah kita nak jilat pun. Ni kita makan bagui punya nasi kandar, nalarka punya pisau tangan dalam kuah, dalam gulai tu sekalian, sampai kepada ni siku ni, dia jilat sampai ke siku, ngam siap bunyi lagi. Lepas tu bagi kat orang pula, sunnah ni jilat tangan orang. Dia tengok-tengok logo tu, dia tak buah penampak cuma kita ni tak. Boleh faham lah, tu sunnah Nabi. Lepas tu makan, sunnah Nabi, makan tangan kanan, jangan makan tangan kiri. Siapa duk biasa yang kidai-kidai ni makan tangan kiri, makan tangan kanan, jangan makan tangan kiri. Boleh faham tuan sekalian? Nabi larang makan tangan kiri, makan tangan kanan. Kadang kita makan, ustaz kami duk mengaji apa nama protokol nak kena makan tu, makan tangan apa nama, makan kita makan apa, lamb chop ke apa ke, makan chicken chop ke, makan tu tangan kanan kata, tangan kiri nak buat macam mana ustaz? Tukar pergi tangan kanan, walaupun hang potong dengan tangan kanan, potong-potong, tukar sudu tu biduk tangan kanan. Boleh tuan sekalian? Ni kadang-kadang belagak lebih bukan ada apa. Western food satu dia kata, chicken chop, mau tu habaq chicken chop mau kan, tapi tak mau kambing, dia kata nak ayam. Memanglah ayam lah tu chicken chop, nak cakap orang putih ya Allah. Boleh faham tuan? Itu sunnah Nabi SAW. Baik, yang tu yang bawah tadi sunnah Nabi.